Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kita peluang, masih memberikan kita ruang, masih memberikan kita kesempatan untuk kita bangun pada hari ini, untuk kita terus hidup di atas dunia ini pada hari ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita sama-sama terus meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat semua, apa khabar? Semoga terus berada dalam kesihatan yang baik. Semoga terus berada dalam kesihatan yang berpanjangan dan jaga kesihatan, jaga diri baik-baik. Lebih-lebih lagi hari ini merupakan hari yang terakhir, siang yang terakhir untuk kita boleh makan dan minum di siang hari. Sebab apa? Malam ni kita dah sampai kepada kita punya acara yang sebenar. Kita punya ibadah yang sebenar, iaitu malam ini kita akan mulakan malam yang pertama untuk sembahyang tarawih kita. Dan esok dah masuk kepada hari yang pertama bulan
Ramadan. Jadi sama-samalah kita memperbanyakkan amalan, sama-samalah kita berazam untuk kita menjadikan Ramadan pada tahun ini supaya menjadi Ramadan yang terakhir. Beramallah, beramallah seolah-olahnya macam Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita. Supaya apa? Supaya kita tak rasa yang nanti dululah, tak apa, tahun depan ada lagi. Kita tak pernah tahu kehidupan kita sepanjang mana usianya, hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi kita sebagai hamba perlulah berazam supaya kita sentiasa membuat amal ibadah seperti hari ini merupakan hari yang terakhir kehidupan kita dekat atas dunia ini. Jadi sahabat-sahabat semua, kita dah boleh masuk ke gear 5. Jadi malam ni insya-Allah semangat untuk tarawih yang pertama pada tahun ini insya-Allah. Baiklah. Sahabat-sahabat semua, semalam kita tak dapat nak jalankan live kita macam biasa. Sebab apa? Semalam kita sibuk sikit. Kita ada urusan di Putrajaya untuk buka booth jualan tudung dan sebagainya. Dan kepada mereka yang duduk berdekatan dengan Putrajaya, jadinya sahabat-sahabat semua boleh berkunjunglah sepanjang bulan Ramadan 30 hari ini. Kami Fatihah ada buka jualan tudung Fatihah Skaf lah. Jadi sama-sama boleh memeriahkan majlis nanti di sana insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat semua, pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada muka surat 300 Surah Al-Kahfi ayat 54 hingga ayat 61, muka surat 300. Jadi sahabat-sahabat semua boleh buka Al-Quran sekarang. InsyaAllah sebentar lagi kita akan masuk kepada pengajian kita. Jadi insyaAllah tanpa kita melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita buka majlis ilmu kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Muka surat 300 insya-Allah kita sama-sama mulakan bacaan kita pada hari ini dengan lafaz isti'adzah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Walaqad dilantunkan dal ini qalqalah sughra. Walaqad, jangan simpan dia. Jangan kita baca walaqad, tetapi kita lantunkan dia. Sebab apa kita kena lantunkan? Sebab dia qalqalah. Jadinya qalqalah ni kita jangan malu-malu, kita jangan segan-segan, kita jangan takut-takut untuk kita nak lantunkan. Tapi kalau yang bukan qalqalah pula, jangan pula kita lantunkan. Jangan terbalik macam tu. Qalqalah kena lantun, yang bukan qalqalah jangan lantun. Jadi dal mati, qalqalah kena lantun. Walaqad, pastikan dilantunkan. Qad. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin. A dibaca dua harokat, ada huruf mat selepas hamzah. Anilinna, terus sabdukan di sini nun sabdu wajibul gunnah.
linnasi min kulli masal. Nun kosong bertemu kaf, ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Kemudian apabila nak berhenti dekat sini, jangan kita berhenti panjang. Jangan kita berhenti min kulli masal. Tak boleh panjang sebab apa? Tak ada huruf mat. Kalau tak ada huruf mat, tak payah panjang. Ada huruf mat sahaja yang kena panjang. Jadi dekat sini tak ada, tak payah. Pendek sahaja. Kulli masal. Jangan kulli masal. Tak boleh macam tu. Boleh pendek je. Wa kanal insa. Dengungkan dua harakat. Nun kosong bertemu sin. Ikhfa hakiki. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Baik. Bezakan huruf ta dan juga huruf shin. Kalau kita tengok titik dia memang tak ada perbezaan. Memang sama saja 3 titik di atas. Tetapi cara nak kenal dia adalah tengok dia punya gigi dia ataupun tengok dia punya mangkuk dia ada berapa. Kalau mangkuk dia ada satu sahaja, ini adalah sa. Sa yang keluarkan lidah tu. Alif, ba, ta, sa. Tetapi kalau dia ada 3, 1, 2, 3. Kalau dia ada 3 mangkuk, dia adalah huruf shin, sya. Yang selalunya berlaku kesalahan adalah apa dia? Saya selalu dengar huruf sa dia baca dengan huruf shin. Contoh aksyara, aksyara. Lepas tu kesalahan yang lain pula, huruf shin selalu tertukar jadi huruf sin pula. Aksyara sai. Jadi benda ni memang sa, shin, sin. 3 huruf ni lah kita kena alert. Kita kena perhatikan betul-betul. Kita kena faham betul-betul macam mana cara sebutan dia lah. Sebab semua lain. Sin lain, sa lain, shin lain. Benda tu tiga huruf yang lain lah. Jadinya dekat sini aksa. Aktsara syai. Jadala. Tanwin bertemu dengan jin pula. Jim. Tanwin bertemu dengan jim. Ikhfa hakiki. Dengungkan dua harakat. Jadala. La man'i wa, jadinya baca dengan dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Okey, baik. Kemudian ayat 55. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul azabu qubula. Wa ma mana'an, dengungkan di sini nun sabdu, okey, alif lam syamsiah. Wa ma mana'an, pastikan cukup 2 harakat dengung, jangan kurang daripada 2 harakat. Pastikan dengung cukup 2 harakat. Mana'an nasa ai. Kenapa kita kena sebut ai? Kenapa kita tak baca sebab kita masuk ke dalam huruf ya. Bila masuk ke dalam huruf ya, dia ada macam senyum sikit. Dia tak boleh. Wa ma mana'an nasa kalau kita cakap itu macam ikhfa hakiki. Sedangkan ini bukan ikhfa hakiki, ini idgham ma'al gunnah. Jadinya kita kena masuk ke dalam huruf ya ni.
Ai. Dia ada senyum sikit. Ai yu'minu. Ada ombak rindu di sini panjang 4 ataupun 5 harokat. Iz pun sama juga. Ahumul huda wa yastar. Perhatikan betul-betul di sini huruf ghin, bukan huruf ain. Okey, huruf ghin. Ada titik, ada matanya tar. Huruf ghin dia melibatkan kerongkong, makhraj kerongkong. Okey, di atas ni, di atas. Ra. Dekat anak tekak ni dalam lagi sikit. Wa yastar. Kalau huruf ain dia dekat bawah, dekat tengah-tengah. Tak. Nah, jadinya dekat sini bukan huruf ain tetapi huruf ghin. Wa yastar. Macam tu. Firu rabbahum illa, panjang 4 ataupun 5 harakat, mad jaiz munfasil. Jangan ila tetapi illa. Ada sabdu illa anta. Nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Anta tiyahum sunnatul awwalina aw ya. Okey, ini ta, ini ya. Tengok titik dia. Jangan kita tukar-tukar. Nampak macam tak ada. Ustaz, biasa je Ustaz, kalau tukar-tukar tak ada benda tak boleh. Sebab apa? Lain. Arab ni, bahasa Arab ni dia lain. Huruf ta dia jadi lain, huruf ya dia jadi lain lah maksud dia. Jadinya dekat sini kena jaga-jaga. Tak boleh baca sini ya, sini tak, ataupun dua-dua tak, dua-dua ya pun tak boleh. Tak. Yang ini au ya. Tiyahumul azabu qubula. Berhenti dengan 2 harakat di sini. Mad'i wab. Baik. Ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'diyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu qubula. Baik, satu lagi yang saya nak tegur dekat sini adalah huruf hamzah ni bila kita matikan jangan sampai dia jadi macam huruf ain. Tak. Nampak tak? Kalau kita baca tak, ya, maksudnya kita sebut ain di sini bukan hamzah. Jadinya beza. Kalau hamzah tak, kalau ain tak. Kalau hamzah ya, kalau ain ya. Jadinya jangan ayya. Tak boleh macam tu, okey? Baca betul-betul hamzah tak, ya dekat sini. Okey, baik. Terusnya ayat 56. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa wa ma nursilul ra tebal. Kerana apa? Huruf sebelumnya berbaris depan. Bukan wa ma nursilul mur. Dia bukan macam tu, dia tebal. Wa ma nursilul mur. Itu nama dia ra tebal. Salina illa. Sekali lagi ada sabdu dekat atas huruf lam dibaca dengan illa bukan ila. Illa mubashshirina wa munzirin. Nun kosong bertemu zal, ikhfa hakiki, didengungkan 2 harakat. Rin boleh dibaca dengan 2, boleh dibaca dengan 4 ataupun 6 harakat. Dekat sini mad arid
Mad arid lisukun. Wa munzirin. Wa yujadilul ladzina kafaru bil ba. Baca betul-betul dekat sini bil, jangan bel. Kafaru bel. Tak boleh. Kena betul-betul bil. B-I-L. Bukan B-E-L. Bukan bel. Bil. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili. Ada dua lam. Ada dua lam berbaris bawah. Dan jangan baca panjang. Sebab apa? Lam yang ni pun pendek. Lam yang ni pun pendek juga. Jangan bil batili liyud. Ataupun bil batili liyud. Tak boleh. Pendek. Bil batili liyud. Tililiyud. Kafaru bil batili liyud. Okey. Liyud. Lantunkan ini qalqalah. Hidu bihil haqqa. Jadinya apabila kita nak berhenti dekat sini, pastikan kita berhenti dengan lantunan yang sangat kuat. Macam mana sangat kuat tu maksud dia? Haqqa. Dia ada lambat sikit. Haqqa. Sebab apa? Sebab dia ada sabdu. Ini nama dia qalqalah akbar. Okey, dia jangan bihil haqqa. Bihil haqqa. Tak boleh. Dia kena bihil haqqa. Dia ada lambat sikit. 1 saat, 2 saat macam tu lah. Wattakhadhu. Hamzah wasal yang berada dekat tengah-tengah kalimah tidak berfungsi. Jangan baris-bariskan dia. Biarkan dia sahaja. Wattakhadhu. Panjang 4 ataupun 5 harokat. Ayati. A panjang. Ya panjang. Ti panjang. Wa ma unziru. Nun kosong bertemu zal. Ikhfa hakiki di sini didengungkan 2 harokat. Unziru huzuwa wa man aywat. Berhenti dengan 2 harokat. Bismillah. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا unziruhu zuwa. Okey, baik. Kemudian ayat 57. Baik, sebelum kita masuk kepada ayat 57, saya nak ucapkan selamat datang kepada semua yang join live kita pada hari ini. Yang terlambat pun tak apa, jangan risau. InsyaAllah sebab kami akan ada ulangannya lah nanti. Okey, baik. Sahabat-sahabat semua, kepada yang memberikan salam, saya menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi saya nak ucapkan selamat menyambut puasa dan juga selamat melakukan ibadah tarawih pada malam ini. InsyaAllah semoga kita diberikan kekuatan. Okey, semoga kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesihatan yang berpanjangan, lebih-lebih lagi sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini, dan semoga kita dapat menamatkan bulan Ramadan pada tahun ini dengan jayanya lah. Maksudnya dengan keadaan yang Allah terima, dengan keadaan yang Allah berkati. Jangan sampai kita keluar daripada bulan Ramadan ini nanti dalam keadaan yang tak ada apa-apa perubahan, yang sama sahaja. Macam tu yang kita tak nak. Kita nak semoga Ramadan pada tahun ini, ataupun Ramadan lah, bulan Ramadan secara generalnya dapat mengubah diri kita kepada yang lebih baik dan lebih baik, insya-Allah. Baiklah. Sahabat-sahabat semua, kepada yang baru masuk, hari ini kita belajar muka surat 300. Okey, muka surat 300, dan kita sekarang nak masuk kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 57. Okey, ayat 57 ni agak panjang, jadi saya potong sikit-sikit dulu. Saya potong sikit-sikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah
Waman azlamu, waman nun mati izhar halqi, dibaca dengan jelas, dibaca dengan terang. Waman, okey, jangan waman, tak payah. Bila ada tanda mati, kita matikan betul-betul. Waman dha, mati dekat sini. Dha, pastikan lidah keluarkan sedikit. Huruf dha dia bukan az, tahu, dia bukan az. Waman az, kalau kita baca az bermakna kita baca huruf zai, sedangkan ini huruf dha. Waman nampak tak? Waman macam mana dia punya mulut? Waman okey, itu cara sebutan huruf dha. Waman lamu mim, dengungkan dua harakat. Mim sabdu di sini wajibul gunnah. Kemudian dengungkan juga di sini nun kosong bertemu dengan zal. Zukira, tekankan betul-betul dekat huruf kaf sebab ada sabdu. Zukira, mimman zukira bi ayati rabbihi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Apabila kita nak berhenti dekat sini, kita boleh panjang ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Sebab apa boleh panjang? Sebab ada huruf mat di sini. Jadi jangan pula dekat sini kita baca pendek pula. Qaddamat yadah. Tak boleh lah. Dekat sini kena baca panjang sebab apa? Ada huruf mat. Yadah. Macam tu. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqara. Inna, nun sabdu dengungkan dua harakat di sini. Inna, jangan inna, tak cukup dua harakat, tak cantik. Betul. Apa ni? Betul apa? Dengungkan dengan betul dua harakat. Inna ja'alna ala qulubihim, jangan qulubihim, behem tak nak. Qulubihim akinnatan, wajibul gunnah. Tanwin selari bertemu hamzah, izharu halqi, dibaca dengan jelas dan terang. Kemudian nun kosong bertemu ya, senyum. Sebab apa senyum? Sebab kita nak masuk ke dalam huruf ya kan. Ai yafqahuhu wa fi, qahuhu tahu, jangan qahu sahaja. Qahuhu wa fi, panjang 4 ataupun 5 harakat. Azanihim, a 2 harakat, ada alif, ada huruf mat. Za 2 harakat. Nihim waqa, lantunkan, jangan waka ataupun tak lantun langsung wak, tak boleh, dia kena waqa. Wa fi azanihim waqara, ra mad aywab. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Wa in nun kosong bertemu ta, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat. Wa in lantunkan qalqalah. Uhum ilal huda falan, jumpa dengan ya. Nun kosong jumpa dengan ya ke ataupun tanwin jumpa dengan ya ke, kita kena senyum lah. Sebab kita nak masuk ke dalam huruf ya sambil didengungkan 2 harakat. Falan yahtadu, panjang, ada ombak rindu 4 ataupun 5 harakat, mad jaiz. Idzan abada, idzan tanwin selari bertemu hamzah, izharu halqi. Idzan abada, da mad'i wat. Baik, ayat 57 bermula dari waman azlamu. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Okey, baik. Seterusnya ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Wa rabbukal gha, huruf ghin. Okey, bukan huruf ain. Jangan afu. Jangan wa rabbukal afu, tetapi wa rabbukal ghafu. Wa rabbukal ghafuru dzur alif lam syamsiah, masukkan terus, jangan zul. Jangan baca dengan huruf lam tetapi dengan huruf ra. Terus masukkan sebab ada sabdu dekat atas huruf ra alif lam syamsiah. Ghafuru dzurrah, ha pedas, rahmah, ta marbutah. Bila kita matikan dia akan bertukar menjadi huruf ha mati. Rahmah. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو dua harakat, ada huruf mad. لو يؤاخذهم بما, mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, dengungkan dua harakat. Hum bima kasabu la'ajjalala, ada dua lam, la'ajjalalahumul, la'ajjala, dekat huruf jim ni kena tekankan. Sebab apa? Sebab ada sabdu. Okey, ada sabdu, kena tekankan. La'ajjalalahumul azab. Qalqalah kubra dilantunkan. Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Bal lahum, bal, lam bertemu dengan lam, idgham mutamathilain. Bal lahum, mim kosong bertemu mim sabdu, idgham mithlain saghir. Bal lahum, dapatkan terus bibir, dengungkan dua harakat. Ballahum mau'idul, tanwin 99 bertemu lam, tak payah dengung, sekadar memasukkan sahaja idgham bila gunnah. Mau'idul lay, dengungkan dua harakat di sini, idgham ma'al gunnah. Yajidu min dunihi mau, hi di sini dua harakat, ada ya kecil, maksilah qasirah. Mau ila, la mad iwad. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Okay. Baik, seterusnya ayat 59. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Wa tilkal qura, panjang 4 atau 5 harakat. Ahlaknahum, ahlak, kaf pastikan dibaca dengan hamas, angin. Laknahum lamma, mim sabdu wajibul gunnah.
lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Mim kosong bertemu mim sabdu, idgham mislain saghir, didengungkan dua harakat. Maw'ida, da mad'i wa. Bismillah. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Terusnya ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Wa idh huruf zal mati, jangan sampai kita lantunkan dia macam huruf dal. Okay, sebab apa? Huruf zal bukan huruf qalqalah. Jadinya jangan kita wa idh, tak nak. Wa idh sahaja, matikan dengan bersih. Wa idh qala Musa li fatahu la, panjang 4 atau 5 harakat, mad jaiz munfasil. Yang ni baru kena lantunkanlah sebab ini qalqalah. Abrahu hatta, jangan abrahu hat. Hu tak panjang. Abrahu hatta, panjang, ada ombak rindu. Lantunkan qalqalah. Lugha maj, lantunkan lagi qalqalah. Majma'al bahraini au amdiya huquba. Mad'i wa. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Baik, terusnya ayat 61, ayat yang terakhir untuk hari ini. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma, mim sabdu wajibul gunnah. Falamma balagha majma'a bay. Jangan pula kita baca falamma balagha majma'a bay. Tak panjang. Satu harakat sahaja. Okey. Gha 2 harakat lah di sini mak asli maj, lantunkan qalqalah sughra. Majma'a bay, pastikan baca macam tu. Majma'a bay, jangan majma'a bay. Tak nak. Pendek sahaja. Bainihima nasiya hutahuma. Hu di sini, okey, ha pedas, hu, jangan nasiyahu. Nasiyahu, tak nak. Hu, ha pedas. Nasiya hutahuma. Fattakhadha sabi, fat, jangan fa'at, jangan fa'id, jangan fa'ud, tak nak. Okey, hamzah wasal dekat tengah-tengah kalimah tidak berfungsi. Fattakhadha sabilahu fil ha pedas. Bahri saraba, ba mad'i wa. Baik, kita ulang sekali lagi ayat 61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Okey, baik, alhamdulillah kita dah dapat selesaikan bacaan pembelajaran macam mana cara bacaan satu per satu ayat dari ayat yang pertama tadi
ayat yang terakhir untuk hari ini. Jadi insya-Allah sebelum kita tamatkan live kita pada hari ini, pada petang ini, kita akan baca sekali lagi satu muka surat penuh sekali lalu, okey, dengan tajwid yang betul lah selepas kita dah belajar tadi. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, jom kita sama-sama ulang sekali lagi. Dan kepada mereka yang mungkin nak daftar jadi ahli cepat Quran, yang nak belajar Al-Quran, yang nak menaja, yang nak bersedekah, yang nak memberi infak, yang nak memberikan sumbangan, tunggu selepas ini saya akan bagi tahu nombor telefon untuk tuan-tuan dan puan dapatkan untuk WhatsApp kami lah untuk urusan-urusan yang saya sebutkan tadi, insya-Allah. Baik, tapi sebelum tu kita nak baca sekali lagi, kita nak ulang sekali lagi bersama-sama, insya-Allah. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, Alhamdulillah kita dapat selesaikan pengajian kita untuk hari ini. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join live kita pada hari ini dan juga kepada yang tuan-tuan dan puan yang nak mendaftar jadi ahli cepat Quran, yang nak memberikan sumbangan, yang nak memberikan infak, nak bersedekah. Lagi-lagi ni kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan ni kan. Jadi rugilah kalau kita habiskan 30 hari bulan Ramadan tanpa kita bersedekah walaupun sekali pun. Jadinya kita ambillah peluang ini sebab apa? Semua amal-amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, pahala dia akan berlipat kali ganda daripada hari-hari yang biasa. Jadinya kalau kita nak lebih pahala kita nak lebihkan, kita nak beratkan lagi kita punya timbangan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak-banyaklah kita beribadah dalam bulan Ramadan ini. Tak kisahlah apa-apa jenis ibadah pun, apa-apa yang menaikkan ataupun apa-apa yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa benda yang meningkatkan lagi tahap keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dipanggil sebagai ibadah. Kita solat sunat, kita baca Quran, kita bersedekah dan sebagainya, kita berzikir dan sebagainya, semua itu boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita panggil sebagai amal ibadah. Jadi kepada mereka yang nak membetulkan bacaan Al-Quran, kepada mereka yang nak menghatamkan Al-Quran dalam keadaan bacaan yang baik, tak ada kesalahan-kesalahan, kemudian kepada mereka yang nak memberikan sedekah, nak memberikan infak, yang nak memberikan tajaan dan sebagainya, boleh WhatsApp dengan kami 011126217797, boleh simpan nombor telefon di bawah, WhatsApp kami, call kami. Dan tuan-tuan dan puan, kepada mereka yang nak daftar jadi ahli cepat Quran, yuran pendaftarannya adalah sebanyak RM100 sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Tuan-tuan dan puan, daftar dengan yuran RM100 sahaja, dan untuk yuran bulanannya adalah sebanyak RM30, yang mana tuan-tuan dan puan akan diberikan banyak kelebihan-kelebihan, yang mana dengan RM30 sebulan tuan-tuan dan puan akan diberikan 2 buah buku asas dan juga buku tajwid. Kemudian tuan-tuan dan puan akan diberikan aplikasi cepat Quran yang boleh download dekat App Store ataupun dekat Google Play. Semua konten-konten pelajaran daripada kedua buah buku ini akan dimasukkan dekat dalam aplikasi cepat Quran. Tuan-tuan dan puan, pelajaran ini adalah seumur hidup. Pelajaran ini adalah seumur hidup, maknanya tuan-tuan dan puan, bila dah daftar, bila dah bayar RM30 sebulan, tuan-tuan dan puan akan dapat belajar sampai bila-bila. Dan kami akan berikan khidmat konsultasi, kami akan memperdengarkan bacaan Al-Quran tuan-tuan dan puan 2 kali dalam masa sebulan kepada mereka yang daftar untuk RM100 yuran pendaftarannya, insya-Allah. Sekali lagi, siapa-siapa yang berminat boleh WhatsApp kami 011126217797, boleh simpan nombor telefon di bawah, catatkan ataupun call kami sekarang, WhatsApp kami sekarang untuk urusan pendaftaran. Baik, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa aral, insya-Allah kita akan bertemu lagi esok untuk sambung pengajian kita yang seterusnya. Jadi sekali lagi saya nak mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun dan maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau sepanjang pengenalan kita dah 2 tahun lebih, saya rasa dah saya mengajar di sini, kalau ada apa-apa kesalahan, kekurangan, kesilapan, khilaf dan sebagainya, lagi-lagi nak masuk bulan Ramadan ni, saya minta ampun dan maaf. Jadi insya-Allah saya doakan supaya kita semua terus sama-sama dapat berjaya mengharungi ujian-ujian dalam bulan Ramadan ini dengan berjaya, insya-Allah. Dan semoga Allah menerima segala amal kita dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberkati kita dalam bulan Ramadan ini. Dan saya nak mengucapkan selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadat tarawih, selamat berpuasa. InsyaAllah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa.
Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.